Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada malam ini diberikan ruang kesempatan untuk sama-sama kita bertemu, kita menunaikan solat fardu maghrib dan kita isikan masa ini dengan kebaikan. Dalam arti kata yang lain, kita duduk dalam majlis ilmu secara online-nya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kehidupan kita, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni saya nak kongsi dan saya nak bacakan pada tuan-tuan sekalian satu tazkirah yang bertajuk sebab doa tertolak. Sebab doa tertolak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ini kita senantiasa dan perlu berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri merakamkan tentang doa ini di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. Selepas Allah Ta'ala cerita tentang kewajipan berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lepas itu Allah Ta'ala cerita pertengahannya tentang syahrul Ramadan. Lepas itu Allah Ta'ala cerita tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah Ta'ala cerita wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, dan apabila bertanya akan dikau ya Muhammad oleh hambaku daripada aku, maka bahawasanya aku hampir, aku memperkenankan segala permohonan yang mereka mohon dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi, dengan syarat mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Ini antara dalil yang menyuruh kita supaya dalam kehidupan kita ini percaya dan yakinlah, dan kita yakin bahawa setiap permohonan kita ini Allah Subhanahu wa taala makbulkan. Cuma di sana ada pembincangan, perbahasan ulama bagaimana Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa kita. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata cara Allah Ta'ala makbulkan doa kita ini ada tiga. Pertamanya, ada kalanya dosa kita ni diampunkan oleh Allah Ta'ala. Keduanya, ada kalanya kebajikan kita ini disegerakan. Apa yang kita mohon pada Allah, Allah segerakan. Dan ada kalanya permohonan kita ini kebajikan yang disimpan bagi kita di akhirat nanti. Tiga cara Allah makbulkan doa kita. Pertama, Allah ampunkan dosa kita. Keduanya, Allah Ta'ala berikan ianya dalam bentuk kebajikan, kebaikan hidup di dunia ini. Dan yang ketiganya, Allah Ta'ala simpannya untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Ini cara Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Kerana itu, sebagai orang iman, orang beriman kepada Allah, orang yang meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, maka kita berdoa kepada Allah. Dan Allah sendiri pun sebut dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-60, ud'uni astajib lakum, doalah pasti aku makbulkan permohonan kamu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ad-du'a mukhul ibadah, bermula doa itu otak kepada ibadat, ya, yakni kata ulama khalis bagi ibadat.
Hadirin muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan lagi dalam hadisnya, ad-du'a silahul mu'min wa imanuddin wa nurus samawati wal ard. Bermula doa itu senjata orang mukmin. Senjata orang mukmin. Kerana itu ada buku-buku tulisan alim ulama, senjata mukmin. Dalam tu kita baca rupanya apa senjata? Bukanlah pedang, bukanlah senapang, tidak. Senjata orang mukmin itu adalah ad-du'a. Ad-du'a. Kerana itu sementara kita berada dalam keadaan sekarang ini, di samping usaha-usaha utama pihak-pihak berkuasa, tidak lupa juga kita berdoa. Kerana itu kita bermunajat, kita berdoa, solat hajat dan sebagainya itu kerana kita yakin bahawa senjata kita tidak lain, tidak bukan adalah ad-du'a. Dan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan doa seorang bagi seorang. Ini antara doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Kita tak bincang lagi ni tentang sebab doa tertolak ya. Ini kita mukaddimah. Kita cerita tentang ada di sana Nabi sebutkan bahawa ada doa yang pastinya makbul, tidak ada penghijab. Antaranya apa? Antaranya doa orang kena zalim, antaranya doa ibu bapa kepada anaknya, doa orang musafir, ya. Ataupun dalam hadis yang lain Nabi sebut doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Dalam tempoh itu doanya itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan rahmati Allah, kesimpulan daripada mukaddimah kita ini, nak ceritanya pentingnya doa dalam kehidupan kita. Kita solat itu sendiri pun bermakna doa. Kita baca dalam Fatihah kita itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang betul, jalan yang benar. Kan doa juga itu dalam solat kita. Jadi sebagai orang Islam, kita imani dan yakini bahawa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya Allah makbulkan, tidak sekarang, mungkin pada masa akan datang, dan kalau tidak kepada kita, juga kepada anak-anak kita nanti. Jika tidak anak-anak kita, mungkin zuriat keturunan kita yang seterusnya. Yang pastinya kita imani dan yakini bahawa doa itu pastinya Allah makbulkan insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Apa sebab doa kita tertolak? Ada orang tanya kenapa doa dia tak makbul, ataupun kenapa doanya yang tidak diterima. Maksudnya apa yang dia diminta itu tidak diterima. Bukan maksudnya lambat ataupun mungkin Allah Ta'ala tak makbulkan. Ada ulama sebutkan tanda-tanda ataupun maafkan saya, sebab doa itu tertolak. Sebab doa itu tertolak. Kata Ibrahim Ibn Adham, seorang ulama sufi, dia mengatakan bahawa bila ditanya kepadanya apalah hal kami meminta doa akan Allah Ta'ala, maka tiada diperkenankan bagi kami. Apa sebab? Dia tanya kepada Ibrahim Ibn Adham ni, seorang ulama sufi yang hebat, kenapa doa kami tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Muhammad Firdaus, sahabat lama. Ibrahim Ibn Adham mengkhabarkan kepada kita ada beberapa sebab doa kita tertolak. Maafkan saya kalau saya tersalah ataupun betulkan saya jika saya tersalah. Pertamanya, kata Ibrahim Ibn Adham, dia kata pertamanya sebab kamu ketahui akan Rasulullah, maka tiada kamu ikut akan sunnahnya. Kamu ketahui, kamu tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi akhir zaman yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita,
Dan Nabi SAW membawa ajaran Islam, agama yang baik, agama yang suci, seperti mana sebutan Allah, inna dina indallahil Islam, dan Nabi melakukan ataupun segala gerak-geri perbuatan Nabi itu disebut sebagai sunnah, tapi kita tidak berusaha untuk mengikut sunnah Nabi SAW. Maksudnya kehidupan kita ini tidak berpandukan kepada kehidupan Nabi SAW. Dalam arti kata yang lain, kita tidak mengikut atau cara kehidupan Nabi SAW, baik dalam segala aspek kehidupan kita, pekerjaan kita, ibadat kita, sosial kita, hubungan kita dengan yang bukan Islam, apatah lagi hubungan kita sama Islam, jiran-jiran tetangga, sahabat handai. Kita masih lagi mengamalkan ataupun bersifat dengan sifat-sifat mazmumah. Kita ada usaha untuk lahirkan sifat-sifat mahmudah dalam kehidupan kita. Maka ini semua membawa kepada sebab doa kita tertolak, tertahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cuba ringkaskan kerana masa yang diberikan kepada saya lebih kurang 15 minit, 20 minit je, ya. Insya-Allah. Pertama, yang keduanya, kata Ibrahim Ibn Adham, dan kamu ketahui akan Al-Quran, maka tiada kamu amalkan dengan dia. Kita tahu bahawa Al-Quran itu kalam Allah, mukjizat yang kekal dulu, kini dan selamanya. Quran ini boleh memberi syafaat. Quran cerita tentang kehidupan kita. Quran cerita dalam pelbagai aspek kehidupan, baik munakahat, muamalat, jinayat dan sebagainya, semua ada dalam Quran. Tarbiyatul aulad dan sebagainya, semua ada dalam Al-Quran. Dan Nabi suruh kita baca Quran dan kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Kerana itu dalam Quran ni, tuan-tuan sekalian, Quran ni kena senantiasa belajar. Tidak ada istilah kita berhenti belajar Quran. Dirugilah kita kalau anak-anak kita yang pergi baca Quran dekat rumah tok guru, dah habis Quran 30 juzuk, dia kata habis dah, selesai dah Quran aku, tak payah baca dah. Salah tu. Ya, betul, dia dah baca Quran dengan guru dia, tasmi', memperdengarkan bacaan, guru betul dan guru betulkan apa yang salah. Dan Quran ni walaupun dah habis baca dengan guru, dia kena tetap baca, hari-hari kena baca Quran. Kan? Ada orang yang khatam Quran sebulan sekali, kan, baca Quran hari-hari. Sebab itu guru saya sebut, kalau kita nak pandai baca Quran, maksudnya kita nak sebut makhraj huruf dengan betul, hukum tajwid, mat dan sebagainya, kita kena ulang dan ulang baca Quran. Kerana Quran itu adalah satu kitab, tulisan, bukan daripada manusia, tetapi dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada istilah kita bosan, boring, meluat, tak ada mood, tidak ada. Quran, kita nak pegang dia tu, nak mula tu memang kena lawan sikit. Bila dah kita mula baca Quran, dah mula baca Bismillahirrahmanirrahim, bila dah mula baca, insya-Allah mood baik tu ada. Kerana itu Nabi sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran, kerana Quran itu akan beri syafaat kepada pembacanya dan pengamal isi kandungan Al-Quran. Jadi kata Ibrahim Ibn Adham, kamu ketahui akan Al-Quran, maka tiada kamu amalkan dengan dia. Ini yang masalah kita, kan, risau dan bimbang. Kerana itu Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Saf ayat yang kedua dan ketiga, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Inilah ayat yang cukup menggerunkan kita. Wahai orang beriman, kenapa kamu berkata benda yang kamu tak buat? Kemurkaan Allah yang besarlah kepada mereka yang bercakap tapi tak buat apa yang mereka cakap itu. Ini yang kita paling risau dan bimbang, dan kadang-kadang takut kerana
amaran Allah ini cukup hebat. Ya. Kerana itu dalam hadis Nabi sebut 3 orang ni akan diheret dimasuk dalam neraka Allah. Pertamanya orang yang mahir baca Quran, yang keduanya orang dermawan, yang ketiganya adalah orang yang syahid. Orang yang Quran mahir, Quran esok bila di akhirat besok Allah panggil apa yang kamu buat? Dia kata aku baca Quran. Aku baca Quran begini. Allah kata kamu tipu, kamu baca Quran, kamu nak orang lain sebut kamu, orang lain panggil kamu ni qari, mahir baca Quran. Tapi kamu baca Quran bukanlah kerana aku, tapi kerana manusia. Dan kamu dapat apa yang kamu nak. Orang panggil kamu qari, orang panggil kamu mahir baca Quran. Allah arahkan malaikat, tarik dia dengan muka, tersembam di tanah, ditarik, dicampak dalam neraka Allah. Siapa tu? Orang yang pandai baca Quran, orang yang qari istilahnya. Yang kedua, orang yang syahid. Pun sama soalan, dia pun mendakwa bahawa aku ni berjuang jihad untukmu ya Allah. Allah kata kamu berdusta. Kamu sebut kamu berjuang ni sebab kamu nak orang panggil kamu ini orang hebat, perwira dan sebagainya. Kamu dapat gelaran itu, kamu buat bukan kerana aku. Sama dicampakkan dalam neraka Allah. Orang yang banyak bersedekah. Apa yang kamu buat dengan harta kamu? Dalam hadis yang panjang, dia sebut bahawa aku derma sana sini dan sebagainya. Allah kata kamu dusta, kamu penipu, kamu pembohong, kamu derma, kamu infak, kamu sedekah. Bukan kerana aku, tapi kamu nak supaya orang lain panggil kamu dermawan. Oh hebat, dia suka bersedekah, tolong orang sana sini dan sebagainya. Maka kamu dapat gelaran. Orang panggil kamu dermawan, tapi kamu buat itu bukanlah kerana aku, kerana manusia. Nah, masuklah kamu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wa iyyazubillah min zalik. Tuan-tuan rahmati Allah, maka keduanya itu bila kita tahu apa yang ada dalam Al-Quran, kita baca Quran, kita tahu apa isi kandungan Quran, kita mengaji, kita menuntut ilmu dengan guru-guru yang muktabar, kita berusahalah dalam diri kita, niat dalam diri kita nak ikut pelan-pelan, niat nak ikut semuanya apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan bila Allah matikan kita dalam keadaan kita mengikut apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, insya-Allah. Yang ketiga, Ibrahim Ibn Adham kata apa? Dan kamu makan akan nikmat Allah, maka tiada kamu tunaikan syukur nikmatnya. Antara sebab doa kita tertolak, yang kita duk angkat tangan, yang kita duk baca doa dan sebagainya, permohonan kita dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kamu makan akan nikmat Allah, tapi kamu tak pernah syukur dengan apa yang kamu dapat. Nah, ini yang paling membimbangkan kita juga. Ya, kadang-kadang kita dalam hidup kita ni, kita asyik duk tengok apa yang kita tak ada, tapi jarang kita tengok apa yang kita ada. Boleh? Ni faham? Terima kasih mana-mana yang tengok ni. Kita masih lagi bincang tentang sebab doa kita tertolak. Ibrahim Ibn Adham sebutkan beberapa perkara. Ya? Yang ketiga kita bincangkan ini, kata Ibrahim Ibn Adham kata, kamu makan nikmat Allah, tapi kamu tak bersyukur pada Allah. Saya sebutkan, kita selalu tengok apa yang kita tak ada, tapi kita jarang tengok apa yang kita ada. Faham maksudnya? Kita duk tengok apa yang kita tak ada, tapi jarang kita tengok apa yang kita ada. Kan? Keluarga kita, harta benda apa yang kita ada, kita jarang. Kita duk tengok apa yang kita tak ada. Serupa dengan makan lah. Isteri dah masak, nak siap-siap atas meja makan ni. Ayam goreng ada, ikan goreng ada, sayur ada, telur goreng ada, semua ada. Tapi kita tetap tanya apa yang tak ada juga atas meja tu. Kita tanya apa? Kita tanya sotong tak ada ke? Padahal banyak dah makan atas meja. Ayam goreng, ikan goreng, telur goreng, semua goreng belaka, sayur goreng, ikan, nasi dan sebagainya. Tapi kita tetap tanya apa yang tak ada atas meja kita. Rumah kita pun mulalah tarik muka lain macam, punya banyak aku masak, yang tak ada juga dia tanya. Jadi kita jarang tengok apa yang kita ada. Kita asyik duk tengok dan duk tanya kenapa apa yang kita tak ada pada diri kita.
InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita tengok apa yang kita ada di sekeliling kita, kita akan rasa syukur dengan apa yang kita ada. Nikmat Allah ni kalau nak hitung, tak terhitung kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah ini, maka kamu tak akan mampu nak hitung nikmat Allah. Tak akan mampu. Kerana itu, Allah bagi nikmat, kita makan nikmat Allah, dalam arti kata kita dapat nikmat Allah, jarang kita syukur. Itu pun sebab Allah Ta'ala tolak permohonan kita. Saya ringkaskan. Yang seterusnya, yang keberapa dah? 1, 2, 3. Yang keempat. Dan kamu ketahui akan syurga, maka tiada kamu tuntut akan dia. Kita tahu syurga kan? Kita semua nak masuk syurga. Orang yang tak sembahyang pun, kalau kita katakan kat dia, kamu ni masuk neraka ni, dia marah ke kita. Kenapa sebut aku masuk neraka? Tak nak dia sebab dia tahu neraka itu bukan tempat nikmat. Neraka itu tempat azab. Dia nak masuk mana? Masuk syurga. Kita nak masuk syurga? Ya, semua orang nak masuk syurga. Allahumma inna nas'aluka radaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta doa pada Allah Ta'ala. Semua kita nak masuk syurga, tapi perbuatan kita, tingkah laku kita, perangai kita tidak ke arah situ. Tidak ke arah situ. Kita masuk syurga, nak masuk syurga, tapi tidak ke arah itu perbuatan kita. Perbuatan kita semuanya ke arah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya nak baca, ustaz, macam mana kalau kita baca Quran tapi tak tahu makna, baca pun taklah lancar, mana tajuk lagilah, tapi tetap nak baca dan proses belajar tetap tak pandai-pandai juga. Alhamdulillah, kamu dapat 2 pahala. 1 pahala kamu baca Quran, pahala kedua kamu belajar Quran. 2 pahala. Orang yang lancar dia dapat 1 pahala. Orang yang tak lancar, merangkak-rangkak, dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala belajar. So, jangan berhenti belajar. Walaupun tak pandai-pandai, belajarlah sampai kita mati. Kata seorang ustaz, semua orang tahu kot, no? Semua ustaz ni, dia kata, kalau boleh minta doa pada Allah, jangan Allah matikan kita selagi mana kita tak boleh baca Quran. Itu dah boleh baca tu, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Guru saya dulu, bila baca depan dia sebut wadduha, dia buh penampak belakang. Buh penampak tahu dia buh belakang ni. Buh penampak. Salah dia kata, bukan wadduha, wadduha ha. Kita baca wadduha, betul lah, dia buh juga penampak kat belakang. Macam tu lah buh betul. Salah pun kena tampak, betul pun kena tampak. Sebab itulah hari ini kita boleh baca Quran. Nak kata baik sangat, taklah baik sangat, tapi alhamdulillah proses belajar itu hari-hari kena belajar. Ada kelas-kelas mengaji Quran, ni kalau yang berada di Keramat Wangsa, Surau Jumaat Syakirin, setiap hari Selasa, minggu kedua, minggu 3 ke 4 ada kelas Quran. Walaupun antara maghrib dan isyak, cukuplah, paling-paling tidak pun seminggu sekali kita mengaji. Alhamdulillah, kan? Baik, hadirin muslimin muslimat rahmati Allah Ta'ala. Maka kita ketahui akan syurga, tapi tak ada usaha ke arah itu. Kita nak masuk syurga, tapi perangai kita semua ke neraka Allah. Kita tak nak masuk neraka, tapi perangai kita semua nak ke neraka Allah. So, kata Ibrahim Adham, dia kata, kamu ketahui akan syurga, tapi kamu tidak tuntut akan dia. Kamu tidak beramal untuk dia. Sebab itu, orang yang bijak ini, orang yang senantiasa beramal dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Hadirin rahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada yang memberi komen-komen ni. Tak sempat saya nak membalasnya, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kuliah kita malam ni. Yang seterusnya, dan kamu ketahui akan neraka, maka tiada kamu takut daripadanya. Tadi kita tahu syurga, tapi kita tak berusaha untuk ke arah itu. Kita tak berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang seterusnya pula, kita tahu neraka Allah, azab dalam neraka ni, jangan ceritalah bab nikmat, azab belaka. Azab neraka Allah, tapi kita tak berusaha untuk menjauhkan diri kita daripadanya. Maksudnya, apa yang Allah Ta'ala larang, jangan buat. Hidup di dunia ni, apa yang Allah Ta'ala larang, jangan buat. Apa yang Allah Ta'ala suruh, kita buat. Allah Ta'ala suruh puasa, nak puasa tak berapa hari dah, tak puasa.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah Ta'ala wajibkan kita puasa. Walaupun dalam PKP ke, dalam dah habis PKP ke, wajib kita puasa. Ya. Allah Ta'ala suruh kita semayang. Semayang 5 waktu sehari semalam. Tak boleh tidak kena semayang. Wajib, cukup syarat, akil baligh dan sebagainya, semayang. Habis yang wajib, kita ambil yang sunat. Buat yang sunat-sunat, semayang sunat, qabliyah, ba'diyah, witir, duha, sebagainya kita buat dalam usaha kita. Ya? Baik. So, kita tahu neraka, kita tak ada usaha untuk menjauhkan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita panjang lah, syurga neraka ni, cerita panjang lah. Dalam Quran banyak cerita tentang masuk dalam syurga, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Masuk dalam syurga ni kekal selama-lamanya, tidak ada lagi perasaan nak pindah randah dan sebagainya. Apa saja dalam syurga ni semua dalam berbentuk nikmat. So tanggung saat di dunia ini, letih di dunia, kita nak rehat di akhirat nanti. Letih di dunia berulang-alik ke masjid, ke surau, letih di dunia bersedekah, infak amal jariah, letih di dunia duduk dalam majlis ilmu, letih di dunia buat amal baik, amal soleh dan sebagainya, tak apalah. Kerana kita nak rehat di alam yang sana. Kita tak nak rehat di sini, di alam sana nanti kita letih. Ya, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nak sambung ke, kita nak berhentilah? Cukuplah kot. Kita sambung pada malam besok, insya-Allah. Ada lagi berapa? Malam ni kita bincang 1, 2, 3, 4, 5. Kita bincang 5 sebab kenapa doa kita tertolak. Pertama kita tak ikut Nabi SAW. Keduanya, kita tak beramal dengan Al-Quran. Ketiganya, kita mensyukuri nikmat Allah. Keempatnya, kita tidak berusaha untuk menjadikan diri kita ahli syurga. Yang kelimanya, kita tak usaha untuk menjauhkan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 5. Ada lagi beberapa sebab, insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. Cukuplah tu, walaupun saya nampak macam ramai yang baru masuk. Cukuplah. Kalau Dharma pun, kalau Dharma filem drama lah, televisyen tu, tengah-tengah kemuncak tu tiba-tiba bersambung pada minggu hadapan. So macam tu jugalah kuliah kita malam ini, bersambung pada minggu depan, malam besok. Tuan-tuan nak tahu, seseorang yang berdoa kepada sahabatnya dalam keadaan sahabatnya tidak mengetahui dia didoakan. Faham ya? Saya ulang. Seseorang yang berdoa kepada sahabatnya, sahabatnya itu tidak mengetahui yang dia ni berdoa untuk dia, maka doa itu dimakbulkan oleh Allah Ta'ala untuk dia dan untuk diri yang berdoa. Tuan-tuan faham ke tak faham? Faham kot ya? Contoh, saya berdoa kepada sahabat saya si Amin, contoh. Ataupun saya berdoa kepada sahabat saya Cik Ismail Ibrahim. Tapi dia tahulah pula, sebab dia tengok ni. Saya berdoa kepada dia, contoh, dia tak tahu saya doa kat dia. Saya kata, Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umur Cik Ismail Ibrahim. Ya Allah, kau murahkanlah rezeki kepadanya. Ya Allah, kau tambahlah cawangan. Itu tidaklah. Ya Allah, kau panjangkanlah umurnya, kau murahkanlah rezekinya, Ya Allah. Dia tak tahu saya doa kat dia. Allah makbulkan untuk dia dan untuk saya sendiri. Kenapa? Ulama sebut kerana orang yang boleh mendoakan untuk orang lain tanpa mengetahui orang tu berdoa untuk dia. Faham? Orang yang boleh berdoa kepada orang lain tanpa mengetahui orang itu, macam mana sebut orang yang boleh berdoa untuk orang lain tanpa orang lain tahu dia berdoa, orang ni dah tentu hatinya bersih. Hatinya bersih. Orang yang hati busuk, dia takkan doakan kebaikan kepada orang lain. Bahkan dia akan doa benda yang buruk. Dia akan dengki, hasad ke orang lain. So orang yang boleh doa kepada orang lain, maksudnya hatinya bersih.
hatinya bersih. Sebab itu dia punya balasannya Allah bagi kepada si fulan yang didoa dan orang yang mendoakan itu. Dua-dua dapat. Kerana Allah itu maha mengetahui. Faham? Alhamdulillah, senang ajak orang dalam online ni semua faham-faham. Ya? InsyaAllah ya. Itu penting. So, orang yang boleh mendoakan kepada orang ni tanpa orang tu tahu dia mendoakan, maksudnya orang ni punya hati yang bersih, punya ikhlas kerana Allah. Sebab itu Allah Ta'ala makbulkan untuk dia sekali. Ya, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Okey, saya rasa sekat ini dulu. Esok kita sambung lain. Di antara maghrib dan isyak, di antara waktu inilah yang mana berkelapangan. Saya bukanlah nak mengajar tuan-tuan sekalian, tapi sekadar ingin mengisi masa yang ada ini, dan pada masa yang sama saya bacakan tulisan-tulisan ulama. Huraian ni mengikut sekadar apa yang saya mampu hurai. Kalau salah tolong betulkan. Kita sama-sama dalam proses belajar, dan mudah-mudahan apa yang kita doa pada Allah, Allah makbulkan doa kita, dan jagalah kehidupan kita ini. Dan insya-Allah malam besok kita baca satu hadis Nabi SAW yang cerita bagaimana seorang yang doanya ini tertahan dan Allah tak makbulkan sebab hasil rezekinya itu tidak halal. Ya, tuan-tuan pernah dengar kan hadis ni panjang? InsyaAllah. Baik. Intan Suhaida, seseorang yang berdoa untuk sahabatnya tanpa diketahui sahabatnya itu, maka Allah akan makbulkan doa itu untuk dirinya dan sahabatnya. Yes, 100%, dapat 100% markah. Betul, senang faham kan? Soalnya begitu. InsyaAllah, amin. Terima kasih banyak-banyak. Selamat beramal dalam kehidupan kita, dan malam besok saya kongsikan dengan tuan-tuan sekalian beberapa amalan-amalan ataupun doa-doa yang boleh kita amalkan bersama, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Puan Nur Zihan Abdul Rashid. Kita jumpa lagi pada malam besok kurang lebih pukul 7.40 7.45 dalam kuliah maghrib santai, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Sekarang itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa amalan mutaqabbala. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah was salamah wa barakah ila ahli al-qaryah. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah was salamah wa barakah ila ahli al-muslimin wal muslimat. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah was salamah wa barakah was sakinah ila ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.